Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Oh, ayam berkokok. Okey, baru baru 6 orang masuk. Jadi saya masih belum boleh mulakan kelas. Kita ada lebih kurang 3 minit lagi. Okey, campur extra 5 minit. Kita ada dalam 8 minit, 7 minit untuk menunggu rakan-rakan kamu untuk masuk. Okey, kalau boleh saya minta kerjasama daripada kamu yang ada ni. Maklumkan pada rakan-rakan kamu, mungkin dia orang tak baca WhatsApp berkenaan dengan perubahan masa kelas online kita hari ini. Jadi saya minta kerjasama untuk kamu memanggil mereka, maklumkan mereka bahawa kelas kita bermula jam 2.30. Okey, selain tu saya harap kamu dah register ya kehadiran kamu pagi tadi. Okey, hari ini kelas tak dapat dibuat sebelah pagi kerana saya terpaksa ada taklimat datang kuasa selamatan pekerja attack. Jadi saya tangguhkan pada sebelah petang. Okey, minggu hadapan kamu dah mula masuk daftar ke ILP, ke attack. Jadi bagaimana persediaan kamu untuk mendaftar? Macam macam biasa. Macam biasa tak ada gangguan ya? Rasa Okey. lebih okey daripada kelas online. Walau bagaimanapun kita akan laksanakan kelas online selama 2 minggu di sini kerana kamu dikendaki Kuarantin je. kuarantin. Ya, kuarantin. Kita Dua akan buat minggu. kelas 2 minggu. Masih Oh. lagi kelas secara online lah. Tidak dapat dielakkan. Okey, mungkin pada minggu yang ketiga selepas kamu kuarantin tu ada minggu suakenai. Jadi kelas kita tak adalah waktu tu. Jadi kamu ada MSK. MSK berapa lama je? MSK Seminggu. seminggu. 5 hari lah. Oh. Kiranya seminggu tak ada kelas. Dijangkakan tak ada lah. Memang tak ada lah sebab kamu memang perlu admit untuk MSK ya, sepenuh masa. Oh. Okay. Betul, tapi ada kelas ganti ya hari Sabtu. Sabtu bila tu je? Sabtu selepas minggu suakenai tu lah. Oh, dah ganti. Jadi kita akan ada lebih kurang dalam 4 ke 5 minggu 6 hari seminggu kelas. 6 hari seminggu latihan. Okay, baru 11 orang, 12 orang. Belum sampai 50% pun kehadiran.
Ya, kita masih menunggu rakan-rakan kamu masuk. Bagaimana tempat kamu? Hujan tak hari ni? Baru lepas hujan, Cik. Alhamdulillah. Di attack ni Kemaman ni baru guguh lah. Ya. Baru Ini guguh. baru Tanda-tanda start nak panas, hujan. Cik. Pagi jadi hujan, Cik. Ya. Panas dah ya. Sampai sini Ha. memang baru guguh ni. Saya tak tahulah. Mungkin sebentar lagi hujan kot. Okey, masih menunggu dalam dari tadi 16, 14, 16, 15. Hmm, 15 orang baru. Mana lagi yang lain ni? Tidur. Dah kerja kot, Cik. Hmm? Ada yang dah kerja tu. Ada yang dah kerja. Ada yang dah kerja. Sedang bekerja. Minggu hadapan nak masuk, masih kerja lagi ya. Ya, kerja keras. Nak bayar yuran ya. Ya. Okey lah. Macam mana kan? Okey, kalau ikutkan hari ini saya nak sambung kepada contoh 2 berkaitan dengan penggunaan jadual pengkelasan tanah. Okey, kalau kamu ingat lagi bagaimana cara menggunakan carta ini. Okey, jadual ini. Hmm, Okey, untuk ini mudah je sebenarnya. Sebenarnya kamu perlu hafal langkah-langkah kerja dia, bagaimana mendapatkan atau menggunakan jadual USCS tu saja. Jadi
Saya rasa kita tangguhkan dulu untuk contoh ini. Kita akan sambung atau saya bagi penerangan semula di sesi bersemuka nanti. Okay, bagaimana kita nak mengklasifikasi tanah tu jenis apa. Okey, setelah melaksanakan ujian ayakan. Okey, ini dianggap amali lah. Okey, saya anggap kita dah habis lah ya. Berkenaan dengan objektif pengajaran yang kedua, iaitu pengkelasan tanah. Okey, kamu mungkin akan saya panggil apa ya, kita buat revision, ulang kaji semula, ataupun saya akan bantu kamu balik semula untuk buat penerangan berkenaan dengan penggunaan jadual USCS pada sesi bersemuka pada bulan hadapan selepas minggu suara kenal. Okey. Okey, ada 23 orang. Masih lagi ada 7 lagi yang belum. Okey. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya akan mulakan. Kita akan sambung pengajaran atau pembelajaran kamu pada modul Structure Work 1 dalam learning experience atau learning activity yang pertama, Monitor Foundation Work. Okey, sekarang ni kita masuk kepada reka bentuk asas. Ya, kita akan masuk kepada reka bentuk asas. Okey, dia berulang balik. Okey. Jadi dalam mereka bentuk asas, jadi kamu perlu tahu apa itu asas lah. Ya. Apa itu asas bangunan? Siapa boleh beritahu saya apa itu asas bangunan? Hello? Ground beam. Ground beam. Apa lagi? Apa lagi? Foundation ya. Foundation beam. Okey. Okey, semua yang berada di bawah lantai dan berada di atas permukaan tanah atau sebahagian atau sebahagiannya berada di dalam tanah, itu adalah asas bangunan. Okey. Jadi dalam slide ini dia nyatakan bahawa asas bangunan adalah bahagian bangunan yang paling bawah yang menanggung keseluruhan beban bangunan dan mengagihkan beban tersebut ke bumi ataupun pada tanah lah. Okey, dapat bayangkan, dapat gambarkan. Okey, maksudnya asas itu dibina, kemudian pada asas itu akan didirikan tiang, kemudian dipasang dinding, pintu tingkap, kemudian ada bumbung. Okey, semua beban itu tadi, termasuklah beban yang ada, sama ada orang dalam bangunan itu, peralatan-peralatan dalam bangunan itu,
Okey, bebannya tu akan diagih kepada asas, kemudian dipindahkan kepada bumi. Okey. Okey, kita tengok apa yang ada ataupun beban yang terdapat pada asas bangunan. Okey, secara umumnya terdapat 3 lah, ya. 3 jenis beban yang terdapat pada bangunan lah. Okey. Iaitu beban mati, iaitu beban bangunan itu, berat bangunan itu sendiri. Kemudian beban hidup, yang mana beban hidup ini adalah beban ataupun berat manusia yang ada dalam bangunan itu. Perabot atau kenderaan dan lain-lain. Okey, bermakna beban hidup ini adalah beban yang sentiasa bertambah dan berkurang setiap kali lah. Okey, manusia keluar masuk dalam rumah tu. Okey, berat manusia itu akan dipanggil beban hidup. Dan satu lagi ada beban angin. Okey, beban angin adalah beban yang dibawa atau dihasilkan oleh ditanggung oleh dinding dan struktur lain pada bangunan, yang menghalang tiupan angin masuk ke dalam bangunan. Okey. Okey, ini adalah beban hidup dan beban mati. Okey, beban hidup adalah beban berat bangunan itu sendiri. Beban hidup manusia, perabot dan kenderaan yang menggunakan bangunan tersebut. Kemudian ini adalah beban angin. Okey. Tiupan angin yang melalui atau melalui bangunan. Okey, angin akan mencari ruang untuk menembusi dinding bangunan, okey, ataupun untuk melalui bangunan tersebut ke sebelahnya. Okey, mungkin dia akan masuk, pergi ke dinding, naik ke bumbung, turun balik dan baru dia melepasi bangunan itu. Jadi beban itu dikenali sebagai beban angin atau beban tiupan angin. Okey, secara umumnya ataupun secara teknikal dia, beban angin ini akan membuat pesongan, ya. Bangunan tersebut akan terpesong lah maksudnya. Okey, daripada tegak, dia akan, bila angin bertiup menolak bangunan itu, dia akan ada anjakan pada bangunan itu. Jadi daya anjakan itu akan dipindahkan kepada asas bangunan melalui dinding dan tiang, kemudian turun ke bumi. Okey. Okey. Apakah tujuan pembinaan asas bangunan ini? Tujuannya adalah bagi menampung beban, ya, bukan bebab, ya. Beban keseluruhan bangunan dan mengagihkannya ke bumi. Okey. Menampung keseluruhan beban bangunan dan mengagihkannya ke bumi. Okey. Tujuan yang kedua adalah mencegah daripada bangunan mendap atau tenggelam, atau kita panggil ialah sinking. Okey. Kemudian yang ketiganya adalah bagi memperolehi permukaan lantai yang rata. Okey, itu adalah di antara tujuan-tujuan pembinaan asas bangunan. Okey, ingat, ya, ada 3. Yang pertamanya menampung keseluruhan beban bangunan dan mengagihkannya ke bumi. Kedua, mencegah bangunan tadi, okey, daripada tenggelam, okey, ke dalam bumi. Kemudian yang ketiganya adalah bagi mendapatkan permukaan lantai yang rata. Okey, kalau tak ada asas ni, mungkin lantai kamu akan mengikut bentuk permukaan bumi, lah. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya.
Okey, seterusnya kita tengok kat sini, kita pergi pada sifat dan ciri-ciri asas. Okey. Jadi sifat atau kita panggil ciri-ciri adalah merupakan satu identiti yang terdapat pada satu objek ataupun identiti lah. Okey. Kalau kata sifat atau ciri-ciri, kamu kena faham sifat tu apa, ciri-ciri tu apa. Jadi ianya merupakan satu identiti. Okey. Contoh, apakah ciri-ciri kamu? Apakah sifat kamu? Okey, kamu boleh menyatakan saya sifat saya baik, okey, ataupun ciri-ciri saya tinggi. Itu adalah sifat dan ciri-ciri. Kalau ditanya mengenai sifat dan ciri-ciri, kamu boleh terangkannya dalam bentuk apa yang kamu perhatikan. Okey? Misalnya kamu melihat sebuah kereta, apakah sifat dan ciri-ciri sebuah kereta? Jadi kamu tengok, kamu boleh gambarkan kereta itu berwarna apa, okey, kereta itu jenama apa, apakah saiz dia, tayar dia saiz apa, rim dia apa dia guna. Okey, itu sifat dan ciri-ciri. Okey? Kebanyakan pelajar apabila ditanya sifat dan ciri-ciri, dia blank. Padahal benda tu dia dah tengok. Okey, kalau dia tak baca sekalipun, dia tak hafal sekalipun kenyataan, dia masih boleh menyatakan melalui apa yang dia lihat dan dia ingat. Itu je. Okey. So, jadi apa sifat-sifat dan ciri-ciri asas bangunan? Okey. Kamu sebelum ni di tahap 3 atau di RP, kamu mungkin telah diajar berkenaan dengan asas. Boleh gambarkan atau boleh beritahu saya sifat dan ciri-ciri asas bangunan? Siapa boleh? Sifat dia cantik. Sifat dia cantik. Okey. Sifat dia diperbuat daripada apa? Okey, dia diperbuat daripada konkrit dan Batu. tertulang keluli, betul? Betul. Itu adalah antara sifat dan ciri-ciri dia lah. Okey. Okey, jadi kita tengok. Selain daripada tu, okey, kita tengok sini, asas bangunan dia bersifat kukuh. Mampu bertahan lama. Selama mana bangunan itu masih lagi berfungsi. Okey, kalau asas tu runtuh, bangunan tu collapse lah. Tak boleh gunalah lagi bangunan itu. Okey. Seterusnya, asas bangunan seharusnya tidak memerlukan penyelenggaraan sepanjang hayat bangunan. Okey, ada kita tengok orang buat repair asas. Dia gali balik tanah, dia repair balik. Tak ada. Tak pernah berlaku lagi Okey, kecuali bangunan itu terlalu lama dia nak buat penyelenggaraan, mungkin berlaku. Okey. Balik. Dia akan gali balik, dia akan masukkan balik semula. Okey, di luar negara dah berlaku. Okey. Tapi banyaklah kaedah-kaedah ataupun cara nak menyelesaikan masalah tu. Dia terpaksa korek, pasang, angkat balik, kukuhkan dulu bangunan, kemudian baru masuk bawah bangunan itu, kemudian baru bina asas. Okey, seterusnya asas bangunan perlu direka bentuk dengan mengambil kira beban yang ada, beban yang akan diterima. Okey, kalau besar bangunan bermakna besarlah dia punya asas bangunan itu. Okey, kalau kecil, kecil lah. Okey, jadi asas bangunan perlu direka bentuk dengan mengambil kira beban yang akan diterima oleh dia. Okey, jadi kegagalan asas bangunan akan memberi kesan kepada struktur bangunan dan bahagian-bahagian yang lain yang terdapat pada bangunan. Okey, satu asas bangunan patah ataupun ada failure disebabkan direka bentuk, kemungkinan bangunan itu akan runtuh sebelah. Itu yang dimaksudkan dekat sini.
Okey, boleh faham? Sifat dan ciri-ciri. Boleh. Okey, jadi kita teruskan. Fungsi. Tadi saya cerita pasal sifat dan ciri-ciri. Ini pula fungsi dia. Jadi apakah fungsi kamu sebagai seorang pelajar? Belajar, mematuhi peraturan. Okey, itu adalah konsep fungsi. Okey, jadi kita nak tengok fungsi asas bangunan. Okey, jadi secara umumnya fungsi pembinaan asas pada bangunan adalah berkait rapat dengan tujuan pembinaan dia. Kenapa dia dibina? Okey, kenapa kamu jadi pelajar? Kenapa dia dibina? Okey, kalau kamu boleh fikir secara logik, maka kamu akan boleh menjawab soalan ini. Okey, walau bagaimanapun kamu kena tahulah apa itu asas bangunan tadi. Okey. Jadi sebelum ni saya dah nyatakan bahawa fungsi dia adalah untuk memindahkan beban ke lapisan tanah di bawahnya. Kemudian ianya mengelakkan berlakunya enapan. Bangunan itu tenggelam. Selain itu ianya adalah bagi mengekalkan kedudukan bangunan. Okey. Bangunan itu tak berpindah-pindah lah. Kalau berlaku tanah runtuh, tanah je runtuh. Bangunan itu dengan asas dia masih ada dekat situ. Bangunan itu masih akan kekal. Kecuali tanah runtuh membawa dengan asas dia, barulah bangunan itu akan tenggelam ataupun bergerak dengan tanah tu tadi. Okey, itu adalah fungsi dan asas bangunan. Fungsi asas bangunan. Okey. Okey. Jadi dalam slide ini yang seterusnya ni saya akan cerita atau tunjukkan faktor yang mempengaruhi reka bentuk asas. Okey, kenapa asas itu direka bentuk sedemikian rupa? Reka bentuk. Okey, kenapa asas itu direka bentuk sekian rupa? Okey. Jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi reka bentuk asas itu? Okey. Jadi secara umumnya terdapat 4 perkara yang mempengaruhi reka bentuk asas. Yang pertama, dia punya tujuan tadi. Asas itu dia reka bentuk. Ianya adalah berkaitan dengan beban. Faktor yang mempengaruhi reka bentuk asas yang pertama adalah beban. Okey. Kemudian kos. Okey. Lagi besar bangunan, lagi besar asas dia. Jadi apabila bangunan itu besar, asasnya besar, ianya akan melibatkan penambahan kos. Okey. Kemudian teknologi. Okey. Teknologi. Okey, teknologi apa yang kita gunakan untuk asas? Okey, ada berbagai teknologi. Adakah kita perlu piling? Adakah kita perlu korek? Adakah kita perlu membuat acuan atau menggunakan besi tertulang? Okey, itu adalah teknologi. Okey, faktor yang terakhir adalah keadaan tanah itu sendiri. Okey, di mana bangunan itu? Di mana asas itu hendak dipasang? Okey, kita tengok keadaan tanah. Tanah itu bagaimana? Jenisnya apa? Adakah tanah itu tanah pasir? Asas asas yang bagaimana perlu direka bentuk? Okey. Adakah tanah itu tanah liat? Asas yang mana perlu digunakan? Okey. Okey. Selain itu IBS. Okey, IBS itu adalah teknologi.
IBS itu adalah teknologi. Maka kalau kita gunakan teknologi IBS, maka kita tengoklah berapakah dia punya kos. Okey, bagaimana pula beban yang boleh ditanggung oleh teknologi IBS itu? Okey, ataupun sistem ada dinding bangunan itu ataupun reka bentuk IBS itu. Okey? Okey, boleh jelas kat sini? Boleh jelas tak? Boleh. Okey, faktor yang mempengaruhi reka bentuk asas. Kita nak mereka bentuk, kita nak design asas itu. Jadi ada 4 dia punya faktor. Yang pertamanya beban itu, beban bangunan itu. Okey, kemudian dia melibatkan kos. Lepas itu dia melibatkan teknologi, dan yang seterusnya adalah keadaan tanah itu. Ini dia. Okey. Boleh orang panggil apa? Kalau ada soalan menyatakan faktor yang mempengaruhi dan perlu dihuraikan. Okey, maksudnya kamu boleh memberi jawapan yang secara logik, secara ilmiahnya kamu dah boleh temui sebelum ni. Okey. Okey, beban, benda-benda yang simple. Okey, tak perlu nak terlampau tinggi sangat, nak cerita pasal apa nama recehnya lah, apa benda kan, nak perlu tunjuknya kira-kira. Okey, tak perlu. Okey, pada peringkat kamu ni, kamu hanya perlu tahu apa yang boleh dijadikan sebagai knowledge ataupun kemahiran di masa kamu melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan benda ni lah. Okey. Okey, secara rumusannya dapatlah saya terangkan. Okey, asas merupakan struktur yang boleh ditarifkan sebagai satu struktur ataupun komponen yang bersambung ataupun diletakkan terus di atas tanah. Okey. Okey, semua tanah yang ada di atas permukaan bumi ni biasanya dia akan mengalami endapan ataupun runtuhan. Okey, jadi disebabkan oleh kelemahan yang ada pada tanah itu, okey, maka perlu dibina asas sebelum sesuatu bangunan itu dinaikkan di atas permukaan tanah tersebut. Okey. Jadi reka bentuknya untuk asas ini dia pastinya akan melibatkan konkrit lah. Okey. Jadi selain daripada itu, dianya juga akan melibatkan konkrit bertertulang ataupun kerangka besi. Okey, ataupun dianya juga akan melibatkan kayu lah. Okey. Jadi asas ini adalah merupakan alat yang bertujuan untuk memindahkan beban. Okey, ianya nak memindahkan beban bangunan ke dalam bumi atau kepada bumi dengan selamat, daripada keupayaan tanah dan juga pemendapan lah, yang melebihi had-had yang tertentu lah. Sebab itu perlunya membuat kita panggil kajian reka bentuk sebelum nak pasang asas itu. Okey. Jadi jenis dan saiz sesuatu asas yang digunakan berkait rapat dengan saiz beban yang hendak dipindahkan atau nak diletakkan di atas dia. Okey, juga melibatkan kekuatan ricih tanah. Okey. Kalau dikatakan kekuatan ricih ni adalah geseran lah. Okey, ricih. Okey. Bagaimana kamu nak meracik kayu kan? Itu kita panggil ricih. Geseran antara mata pisau dengan kayu itu dinamakan ricih. Okey. Jadi reka bentuk asas adalah satu proses yang menentukan jenis
serta saiz asas dan beban maksima yang mampu disokong oleh asas yang direka bentuk. Okey, jadi saya ulang balik. Asas ini ianya adalah bertujuan untuk menompang ataupun menampung beban struktur sepanjang hayat, okey, selama mana bangunan itu digunakan. Okey, jadi amat penting oleh jurutera, okey, mengambil kira semua kiraan-kiraan ataupun jumlah beban yang akan dimasukkan ke dalam bangunan bagi mereka bentuk asas tersebut lah. Okey, jadi semakin kukuhnya asas, maka bangunan itu akan lebih bertahan lama lah. Okey, jadi kita pergi kepada jenis-jenis asas. Okey, jadi saya beranggapan kamu sebelum ni pernah temui lah apa itu asas cetek dan asas dalam. Jadi asas cetek ini adalah asas yang dikategorikan ianya dibina di atas permukaan bumi atau hanya sedikit saja proses penggalian yang diperlukan untuk pembentukan dia. Okey, kemudian asas dalam ni biasanya kita panggil cerucuk lah. Ya. Cerucuk akan dimasukkan ataupun dipenetrate ke dalam tanah untuk tujuan pembentukan asas. Jadi dianya dipanggil sebagai asas dalam, ya, dikategorikan di dalam asas dalam. Cerucuk banyak jenis. Tak apa, nanti kita akan pelajari berkenaan dengan jenis-jenis asas cerucuk. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada asas dalam, kita tengok dulu apakah itu dah pergi dekat sini. Kita kembali semula ke asas. Okey, sebentar. Dah terlajak lah. Okey, jenis-jenis asas tadi. Okey, kita pergi kepada kategori asas cetek. Asas cetek ini telah dimaklumkan tadi bahawa asas yang ditanam ataupun berada di atas permukaan bumi atau hanya sedikit proses penggalian untuk menanam asas ini. Hanya gali sedikit saja. Okey. Jadi terdapat 4 kategori asas, iaitu asas spek tunggal, asas spek bergabung, asas jalur, kemudian asas rakit. Okey. Saya rasa kamu telah mempelajarinya sebelum ini. Okey, jadi kita mungkin buat ulang kaji sedikit. Okey, asas spek tunggal. Okey, kita tengok dekat sini, asas spek tunggal adalah satu tapak asas yang dibina untuk mendirikan tiang secara individu. Okey, asas ni, asas spek segi 4. Kemudian dianya akan didirikan tiang di atas asas tersebut. Ya, dianya berbentuk cube segi 4, kemudian ada tiang. Ianya tidak bersambung, dia berasingan. Okey, dia pasang ataupun dibina satu persatu. Okey, itu adalah yang dipanggil asas spek tunggal. Okey, tujuan dia mengagihkan beban terus dari tiang kepada asas hingga ke bumi.
Okey. Okey, itu adalah asas asas pek tunggal lah. Okey, biasanya asas pek tunggal ini digunakan bagi struktur kerangka ringan lah, bangunan kecil lah. Okey, bangunan rumah, okey, yang berada di atas permukaan tanah. Okey, tapi kalau bangunan itu melibatkan bangunan bertingkat-tingkat, dia tidak sesuai digunakan asas pek tunggal. Okey. Jadi dalam asas ini ada tulang konkrit, ada tertulang besi, okey, kemudian disalut oleh konkrit dengan grade-grade tertentu, okey, menggunakan acuan lah. Jadi asas ini biasanya sesuai untuk tanah gambut lah, okey. Tanah yang digunakan banyakkannya untuk cucuk tanam tu, kamu nak buat bangunan dekat situ sesuai digunakan asas pek tunggal lah. Okey, kerana dia rintangan dia tu ataupun daya ricih tanah tu rendah. Okey, asas yang seterusnya, okey. Bagi membina asas pek tunggal ni, lubang perlu dikorek, kemudian kena bina acuan lah. Okey, lubang kena korek berasingan, kemudian setiap lubang itu sama ada disediakan acuan ataupun tidaklah. Kemudian ianya melibatkan tertulang besi lah. Okey, tertulang besi lah. Okey. Jadinya yang penting sekarang ni, asas pek tunggal ni dia ditanam ataupun dibina secara berasingan. Okey. Okey, berbeza dengan asas pek bergabung. Okey. Asas ini dibina secara digabungkan. Okey, dia sama ada dua sepasang ataupun lebih. Okey, ianya bertujuan untuk menyambungkan di antara asas yang pertama tadi dengan asas kedua dan asas ketiga. Okey, menggunakan struktur lain. Okey, seperti yang kalau kamu tengok dekat gambar tu. Okey, asalnya adalah asas pek tunggal, tapi kemudian dibina struktur yang menyambungkan asas-asas tunggal tadi. Ianya akan menjadi asas pek bergabung. Okey, walau bagaimanapun prosesnya tetap sama, dia masih perlu melibatkan penggalian, tapi tidak melibatkan penggalian yang berasingan. Mungkin dia akan melibatkan penggalian yang sepanjang pembinaan dinding. Okey, kemudian dibina asas-asas tersebut, kemudian disambungkan. Okey, kalau tengok pada keratan rentas ini, okey, asas pek bergabung itu okey juga dikenali sebagai slab lah. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, ini adalah asas pek tunggal. Okey, kemudian digabungkan. Okey, secara rentasnya kita tengok dia macam ni lah. Okey, biasanya asas ini ataupun sambungan ini dibina untuk didirikan dinding lah lepas tu. Selepas dia dibina, dia akan dirikan dinding atas penyambung ni, di antara tiang-tiang itu. Okey, asas ini dianya ada tiang, kemudian disambungkan untuk dijadikan dia sebagai slab untuk dinding lah. Okey, ini contoh 2. Kalau 3 mungkin dia akan ada 3 lah dan seterusnya lah. Tapi dia dibina secara lajur. Secara lajur ni maksudnya memanjang lah.
memanjang. Kalau katakan ada 3 dinding, 3 separator dinding, bermakna dia perlu dibina berterusan. Dia tak boleh apa ni orang panggil apa, kelok lah, berkelok tak boleh. Okey, ini contoh asas spek bergabung. Okey, asas ini dibina sepanjang ini, yang pertama. Kemudian akan ada lagi satu lagi sebaris ini akan dibina. Okey, dia berlajur dia. Okey, ini dia punya pembahagi dia lah, atau penyambung dia lah. Okey. Okey, seterusnya okey, asas jalur. Yang pertama tadi asas spek tunggal, kemudian asas spek bergabung, kemudian ini adalah asas spek jalur, ataupun asas jalur. Okey, asas jalur ini didirikan selari dengan dinding bangunan. Setiap mana ada dinding bangunan dibina, maka di situlah akan ada asas jalur. Okey, tujuannya adalah untuk menyokong dinding galas beban. Okey, ianya dibina sama ada di dalam tanah, okey, perlu penggalian, ataupun terus berada di atas permukaan tanah. Okey, kalau dikorek seperti inilah gambar rajah dia. Okey, kalau di atas permukaan kena buat acuan lah. Okey, walaupun begitu, setiap asas jalur ini perlu ada tertulang. Okey, konkrit bertertulang lah. Okey. Okey, di sepanjang dinding akan ada asas jalur. Okey, kemudian di setiap penjuru dia akan bina dinding lah, dibina tiang lah. Okey. Setiap penyambungan ini akan ada tiang. Okey, kalau tak ada tiang pun dah boleh nak bina dinding. Tak perlu tiang pun dah memadai kalau menggunakan asas jalur. Okey. Jadi perlu bina acuan sebelum kerangka, kena bina acuan kerangka besi, kemudian baru boleh tuang konkrit. Okey. Ini adalah asas rakit. Okey, asas ini asas yang paling mahal lah. Okey, asas yang paling mahal biasanya digunakan untuk bangunan bertingkat ataupun bangunan yang melibatkan tingkat bawah tanah lah. Ianya akan melibatkan asas rakit. Okey, jadi semua struktur bangunan tadi, okey, beban yang berada di bangunan tadi akan diagihkan pada asas ini, kemudian terus dipindahkan ke tanah lah. Jadi lebar lah, dia melebar lah. Permukaan dia luas panggil. Kalau asas rakit ni dia panggil dalam luas permukaan dia luas. Okey. Okey, biasanya asas rakit ini dibina untuk menampung atau dibina di atas permukaan tanah yang lembut, tanah yang ialah tanah yang kekuatan ricih dia rendah. Okey, dia memerlukan satu permukaan yang luas untuk menampung tekanan daripada struktur bangunan. Okey. Okey, asas ini, okey, asas rakit ni dibina pada keseluruhan, keseluruhan bangunan. Okey, dia tak ada untuk orang panggil apa, tidak untuk
tiang saja atau tidak untuk dinding saja. Ianya akan dibina seumpama lantai. Okey, ianya menampung keseluruhan bangunan. Okey. Ianya tidak hanya menyokong dinding atau tidak hanya menyokong tiang semata-mata. Dia menyokong keseluruhan benda struktur itu. Okey, walaupun ianya ditanam, okey, mungkin 2-3 tingkat, tapi ianya adalah asas cetek. Jangan terkeliru. Okey. Seterusnya. Okey, asas rakit dibina dengan ketebalan yang seragam. Okey. Ia dibina pada ketebalan yang seragam. Kemudian dibina di atas tanah yang mempunyai enapan yang besar. Okey. Maksudnya dia bila tanah tu kalau kita pijak, tenggelam ataupun kita letak benda yang lebar pun dia tenggelam, maka asas rakit perlu ataupun sesuai dibangunkan di kawasan tersebutlah. Okey, ianya melibatkan pemasangan jejaring, okey, BRC, jejaring tertulang konkrit, jejaring konkrit, kemudian ditutup dengan konkrit bertertulang lah. Okey, kalau asas rakit ni, kalau dia nak bangunan itu nak orang panggil apa, runtuh, nak runtuh, payahlah, dia akan tumbang baru dia boleh runtuh. Kalau dia masih kekal dengan asas dia hanya mengelongsor saja. Okey, bangunan itu hanya mengelongsor saja. Kalau berlaku gempa ke, bangunan tu mengelongsor. Tapi kalau dia tumbang, dia akan mengangkat dengan asas rakit itu, baru dia boleh collapse bangunan itu ataupun hancur bangunan itu. Okey. Ada apa-apa masalah berkenaan dengan asas rakit sebelum saya masuk kepada asas dalam ataupun kita panggil cerucuk? Boleh jelas tak? Jelas, Cik. Jelas ya? Okey. Kita masa beberapa minit lagi kita pergi kepada asas dalam. Okey, asas dalam ini atau dikenali sebagai cerucuk. Okey. Kategorinya adalah cerucuk tanggung hujung. Ya, ada saya tertinggal dekat situ, hujung cerucuk tanggung hujung, dan kemudian ada cerucuk geseran. Okey. Okey, kalau tengok dekat sini, ini adalah keratan rentas bagi kategori asas dalam, yang mana yang sebelah kiri itu adalah cerucuk tanggung hujung dan sebelah kanan ini adalah cerucuk geseran. Kalau kita tengok cerucuk tanggung hujung ini, cerucuk ini dipasak ataupun ditanam sehingga hujung dia, okey, hujung dia tu menemui satu lapisan keras atau kita panggil set. Okey, satu lapisan keras atau kita panggil set, kemudian baru dihentikan dia punya hentakan lah. Okey, manakala cerucuk geseran ini, ianya melibatkan pemindahan beban berdasarkan geseran di antara permukaan cerucuk tadi dengan tanah. Okey, itu dinamakan geseran. Maksudnya cerucuk itu dihentak ataupun dipasak ke dalam bumi sehingga dia tak bertemu lagi, dia tak bertemu satu lapisan keras di bawah dia. Kalau kamu tengok perbezaan dekat sini, okey, ini adalah lapisan keras, dekat sini tak ada. Okey. Okey, itu adalah cerucuk tanggung hujung atau cerucuk geseran. Okey, bagaimana
daya tadi dipindahkan ya. Daya daripada bangunan tadi dipindahkan, diagihkan ke tanah. Okey, bagi cerucuk geseran ini, kamu tengok uh, anak panah merah ini, okey, seperti mana yang saya nyatakan tadi bahawa dianya adalah bergeser dengan permukaan di antara permukaan cerucuk dengan tanah. Jadi agihan beban ni yang diberikan ni akan dipindahkan ke tanah mengikut permukaan lah. Okey, berbeza dengan cerucuk tanggung hujung ni tadi, bebannya ni tidak disebarkan ke sisi, sebaliknya dia akan dipindahkan terus kepada lapisan keras yang berada di hujung permukaan dia. Okey, boleh jelas? Cerucuk geseran dengan cerucuk tanggung hujung ni. Okey? Okey, sebelum ini untuk ujian cerucuk panjang. Okey, sampai dekat sini ada apa-apa persoalan? Okay, sehingga sini daripada awal tadi berkenaan dengan fungsi, ciri, sifat, kemudian jenis-jenis, okey. Kemudian cerucuk tanggung, cerucuk cetek dan cerucuk dalam. Ada apa-apa soalan untuk yang perlu saya jelaskan balik? Hello? Tak ada, Cik. Tak ada. Boleh faham ke atau tak ada, tak faham langsung? Faham, Cik, faham. Kalau Boleh faham. Kalau di soal boleh jawab lah ya. InsyaAllah boleh. Jadi kalau kurang penjelasan atau perlukan penerangan yang lebih, kamu bacalah kertas penerangan itu yang telah diberikan. Okey, Cik. Ya. Okey, jadi sehingga di sini untuk hari ini. Okey, kemungkinan besar esok saya juga akan ambil kelas. Saya akan sambung struktur ya, structure work 1 ini untuk ujian beban cerucuk. Okey. Hari esok saya ambil alih ya, sebab sebelum ni minggu lepas tu saya dah pindahkan kelas saya kepada Puan Nora. Kemudian minggu ni saya ambil balik. Hari esok Puan Nora punya kelas saya akan masuk. Jadi bersedia untuk hari esok kita akan sambung kepada ujian beban cerucuk di dalam modul structure work 1. Okey. Hari Rabu baru kita pergi kepada managerial managerial skill. Okey, jelas ya? Okey, Cik. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang hadir, berapa ramai yang hadir hari ini. Okey, 21 orang. Okey, 21 orang. Okey, dah makin kurang. Okey, okey, ini saja untuk hari ini. Dan terima kasih kepada yang hadir lah.
Makin kurang kelas saya. Jadi saya pun tak boleh nak berbuat apa. Okey, itu saja hari ni ya. Kalau perlu apa-apa boleh WhatsApp saya atau apalah untuk apa nama modul ini. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Okey. ...25 orang aja hari ni. Ada yang masuk lewat. Okey, terima kasih cik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih.